Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muhammad Faizal dari SMK Abi, Perlis. Hari ini kita akan belajar Geografi Bidang 3, 5.4. Usaha pemeliharaan dan pemeliharaan hidupan liar di Malaysia. Pemeliharaan dan pemeliharaan hidupan liar adalah penting untuk mengelakkan keputusan hidupan liar. Antara usaha yang dijalankan untuk melindungi hidupan liar adalah dengan menguatkuasakan undang-undang, menjalankan kempen kesedaran dan mewujudkan pusat konservasi dan taman negara, menjalankan penyelidikan dan pembangunan atau research and development (R&D), membuat penilaian impak alam sekitar atau environment impacts assessment. Yang pertama, kita akan tengoklah berkaitan dengan undang-undang. Usaha-usaha untuk memelihara dan pemeliharaan alam sekitar hidupan liar di Malaysia ni. Yang pertama berkaitan dengan undang-undang. Undang-undang pertama ada Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Digunakan Taman Negara dan Taman Laut. Selain itu kita ada Akta Perhutanan Negara 1984 untuk mewujudkan hutan simpan kekal. Akta Pemeliharaan Hidupan Liar untuk bahagian mengeluarkan lesen untuk mohon memburu haiwan dan mengisytiharkan Rizab Hidupan Liar dan kawasan perlindungan hidupan liar. Maksudnya hidupan liar ni pun kalau kita nak tembak, pelanduk, rusa, so kita kena ada lesen lah. Tak boleh tembak lah rasanya no. Apa pun perlu ada lesen no? Dan masuk hutan pun perlu ada lesen, kawasan hutan simpan. Okay, yang kedua, yang di sini dari segi undang-undang lah untuk pemeliharaan dan pemeliharaan hidupan liar di Malaysia ni. Yang pertama menggunakan undang-undang. Yang kedua, kempen kesedaran. Macam kita tengah buat ni lah, belajar dalam kelas dan sebagainya adalah kempen kesedaran juga. Yang pertama dia bagi contoh di dalam buku adalah kempen Save the Day, kempen keluaran WWF. Yang ada WWF ni bukan yang wrestling tu. Okey, carilah internet WWF berkaitan dengan hidupan, menyelamatkan penyu dan harimau di Malaysia. Banyaklah aktiviti-aktiviti dia. Kemudian kempen We Hug Tapir. Ini contoh-contoh yang telah dibuat lah. Kempen kurangkan penggunaan beg plastik dan hari tanpa beg plastik. Yang ni yang kita kena buat, yang sedang kita buat di pasaraya seluruh Malaysia. Beg plastik tidak lagi dibekalkan secara percuma kepada pengguna di pasaraya besar. Kita kena beli, contohnya kita berjaya, Tesco dan sebagainya pada hari Sabtu tak salah ya. So memang dia tak akan bagi beg plastik dah. So kita kena bawa sendiri pada hari tersebut. Kemudian dia masyarakat semua menggunakan beg mesra dalam seperti beg biodegradasi. Maksudnya kita kena bawa beg sendirilah. Jadi beg plastik sendiri kita bawa masa kita pergi shopping ke pasaraya. Ini contoh kempen-kempen lah. Kemudian kempen yang lain adalah Hari Tenggiling Sedunia. Ada Hari Tenggiling Sedunia lah. Menurut WWF, bukan wrestling tadi, World Wildlife Federation apa ada ni berkaitan ni, boleh cari dalam buku WWF ni berkaitan dengan hidupan liar, bukan yang wrestling tu. Kempen kesedaran. Yang ketiga, Pusat Konservasi dan Taman Negara. Pusat konservasi ni taman negara adalah untuk usaha dilakukan untuk melestarikan, untuk jaga alam sekitar lah. Sebagai contohnya di Malaysia ni banyak tempat untuk jaga-jaga binatang ni. Di Kedah dia akan bagi Pusat Konservasi Tuntung Bukit Pinang Kedah. Gajah di Pusat Konservasi Gajah Kuala Gandah Pahang. Di dalam buku ni banyak. Sampai di Sabah, taman negara juga diwujudkan di Malaysia ni. Banyak taman-taman negara, Taman Negara Pahang, Rompin dan sebagainya, sehinggalah ke 12 taman negara Pulau Penyu Sabah. Boleh rujuk di dalam buku teks. Kemudian selain dari pusat konservasi, ini dia Sabah dan Sarawak yang tadi. Kemudian penyelidikan dan pembangunan R&D. Tujuan R&D ni apa kaitan dia dengan pemeliharaan alam sekitar? Kaitan dia, usaha pemeliharaan dan pemeliharaan hidupan liar di Malaysia. Apa kaitan dia R&D? R&D Okey, R&D ni tujuan pendidikan dan pembangunan tentang hidupan liar, mengekalkan hidupan liar dan habitatnya supaya khazanah alam kita terpelihara dan memberi kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya pemeliharaan dan pemeliharaan hidupan liar. Penyelidikan tentang hidupan liar ni banyaklah, contohnya kajian tentang spesies penyu oleh Jabatan Perikanan, kajian tentang habitat harimau Melaya oleh Perkhidmatan. Ini contoh-contoh adalah kajian yang mengetahui makanan yang sesuai dengan hidupan liar, mengenal pasti jenis penyakit yang dihadapi oleh spesies hidupan liar,
menjalinkan kerjasama antara universiti tempatan untuk pendidikan dan kaedah pembiakan untuk mengekalkan spesies hidupan liar. Jadikan satu kajian, juga mengkaji kemandirian dan sifat hidupan liar. Contohnya kajian tentang perilaku tapir. Okey, itu berkaitan dengan R&D lah, Research and Development, pendidikan dan pembangunan. Kemudian penilaian impak alam sekitar. Penilaian ini digunakan untuk jaga alam sekitar kita menggunakan EIA. EIA ni dipanggil penilaian impak alam sekitar, bahasa putihnya, Englishnya Environment Impact Assessment. Dalam ni dia ada meramal dan menjangka kesan projek pembangunan, kesan-kesan terhadap satu bangunan lah, kos terhadap alam sekitar dan faedah-faedah projek kepada masyarakat, berkaitan dengan undang-undang, contoh aktiviti yang memerlukan pembalakan dan pertanian melebihi 500 hektar. Ini contoh-contoh lah. Maksudnya ada satu badan lah yang dilakukan untuk jaga alam sekitar ni. Seterusnya adalah pendidikan alam sekitar. Pendidikan alam sekitar yang kita buat jugalah. Pendidikan alam sekitar di Malaysia ni, contohnya kita beritahu tentang nilai-nilai murni untuk jaga alam sekitar. Kepentingan pendidikan alam sekitar, contohnya murid akan mengutamakan alam sekitar dalam suatu tindakan, murid dapat melibatkan diri secara aktif di lapangan. Ini contoh-contoh je lah berkaitan dengan alam sekitar, macam mana kita nak jaga alam sekitar. Seterusnya, mewartakan hutan simpan tersebut. Hutan simpan ni merupakan kawasan hutan yang diwartakan untuk tujuan perhutanan dan ditadbir oleh Jabatan Perhutanan Negeri. Hutan simpan kekal, dia ada hutan simpan kekal dan dia ada hutan simpan. Diwartakan satu kawasan tu untuk dijadikan kawasan hutan kekal supaya hidupan boleh hidup lah, binatang-binatang liar boleh hidup. Okey, untuk topik ini saya setakat itu saja, iaitu berkaitan dengan usaha pemeliharaan dan pemeliharaan hidupan liar di Malaysia untuk geografi tingkatan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.